Hai, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Okey, hari ini cikgu akan buat video untuk topik persamaan linear dan cikgu akan menerangkan bagaimana untuk kita menyelesaikan persamaan linear dalam bab 6, okey, yang sama dalam modul matematik awak. Okey, jom tanpa melengahkan masa lagi, cikgu akan paparkan paparan seperti dalam modul kalian ya. Okey, rasanya kalian dah sampai di sini ya. Okey, dah sampai di sini. Sebentar ya. Okey. Okey, penyelesaian persamaan linear. Okey, so kat sini ada ruangan nota. Jadi sebelum cikgu lanjutkan lagi penyelesaiannya, cikgu minta para pelajar untuk menyalin nota ini ya. Kalau pelajar ingat, cikgu dah pernah cerita mengenai cerita sungai. Setiap satu ceritanya mempunyai simbolik yang mana kita boleh gunakan dalam penyelesaian persamaan linear ya. Okey, kita mulakan dulu dengan melukis sungai. Okey, dan ada titi. Okey, di sebuah sungai, sebatang sungai ada banyak kotak. Kotak tambah, tolak, darab, bahagi, kuasa 2. Ini kuasa 2 ya. Kuasa 3. Okey, punca kuasa 2 dan punca kuasa 3. Okey, dan apabila melihatkan keadaan kotak yang besar dan titik yang kecil, kita perlu membawa setiap kotak itu satu persatu ke belah kiri. Okey, so yang ini ke belah kanan. Ini belah kiri. Ini belah kanan. Okey, so sebenarnya kita boleh je bawa belah kiri ke belah kanan ke, tak ada masalah. Janji syaratnya mesti satu demi satu, one by one, dan perlu tengok pasangan kotak yang berubah itu ataupun operasi yang berubah tersebut. Okey, kalau operasi tambah, okey, kita bawa melalui titi ni. Ni titi. Titi ni jambatan lah. Okey, dia akan jadi operasi tolak. Operasi tolak, bila lalu titi dia akan jadi operasi tambah. Darab akan jadi bahagi. Bahagi akan jadi darab. Kuasa 2 akan jadi punca kuasa 2. Kuasa 3 akan jadi punca kuasa 3. Okey, punca kuasa 2 jadi kuasa 2 dan punca kuasa 3 menjadi kuasa 3. Okey, ini semua adalah pasangannya. Okey, para pelajar jangan tersilap dan jangan tertukar ya. Okey, biru boleh pergi ke warna merah, merah pun boleh pergi ke warna biru. So prosesnya adalah sama sahaja. Jadi jangan salah operasi. Jadi pelajar kena salin dulu nota ini dan kita akan jadikan dia guideline untuk kita menyelesaikan persamaan linear untuk soalan di bawah ini. Okey, cikgu akan pergi ke soalan bawah. Okey, soalan yang pertama. Okey. Okey, selesaikan persamaan linear berikut ya. W tambah 9 sama dengan 6. Okey pelajar, kita nak tengok kat sini. Bila soalan menyuruh kita menyelesaikan persamaan linear, perkataan selesaikan itu membawa maksud kita perlu mendapatkan nilai bagi huruf-huruf tersebut. Nilai bagi huruf-huruf tersebut. Contoh kat sini untuk soalan A ini ada W, ada positif 9 dan ada positif 6. Okey, jadi kita kena selesaikan nilai W ya. Kita kena selesaikan nilai W ini. Okey, jadi apa yang perlu kita buat ialah kita perlu mengalihkan positif 9 ini ke belah kanan. Kita perlu mengalihkan positif 9 ini ke belah kanan. Macam ni.
Okey, bagaimana pula dengan huruf 6? Okey, huruf 6 ini kita akan maintainkan dia sebab apa? Kita tak nak pindahkan dia. Okey, ibarat macam benda yang kita tak usik, jangan kita ubah dia ya. Okey, jadi kita apa perlu kita buat ialah kita akan menyalin W. Okey, sebab W itu akan menghasilkan jawapan. Kita akan salin sama dengan kerana apa? Kerana titi tidak akan bergerak kan. Cikgu dah pernah cakap hari tu. Dan kita akan kekalkan nombor 6. Kenapa kekalkan nombor 6? Sebab nombor 6 memang kita tak nak usik. Sebab dia memang dah berada di keadaan asalnya. Okey. Dan yang kita pindahkan tadi iaitu positif 9. Bila bawa ke belah kanan, dia akan jadi negatif 9. Jadi W ini dah tiada apa-apa huruf lagi, tak ada apa-apa nombor lagi, dia hanya tinggal W sahaja. Jadi kita boleh selesaikan menggunakan kalkulator 6 tolak 9. Okey. Okey, 6 tolak 9 dapat jawapan negatif 3. Okey, so bermaksud W itu membawa nilai negatif 3. Okey, itu maksud menyelesaikan. Okey, boleh ya? Okey, pelajar-pelajar kena salin macam ni ya. Okey, kita pergi ke contoh nombor 2 iaitu B. N tambah 2 sama dengan 3. Okey, di sini kita akan mengekalkan huruf N. Yang kita akan gerakkan ialah positif 2. Kita akan gerakkan ke belah kanan. Okey, selain N, kita juga perlu kekalkan sama dengan dan nombor 3. Okey, manakala yang cikgu bulatkan itu, dia akan dibawa ke belah kanan dan akan menjadi negatif 2. So, N sama dengan 3 tolak 2, jawapan dia 1. Okey, very simple kat sini ya. Okey. Okay, pelajar boleh cuba untuk soalan C dan D. Okey. Cikgu bagi contoh untuk soalan E dan yang mana soalan yang berkaitan seperti itu, awak boleh rujuk pada contoh ini ya. Okey, sekarang pelajar, okey, bila kita tengok kat sini, belah kiri ada nombor dan huruf. Belah kanan pula ada nombor dan huruf. Jadi macam mana kita nak buat untuk kes sebegini? Okey, untuk kes sebegini, okey, para pelajar perlu pastikan mana yang jadi huruf. Yang huruf dan huruf itu kita kena jadikan dia dalam satu kawasan. Okey, sekarang kat sini kalau para pelajar nampak 9D dah berada di belah kiri. Manakala 7D masih lagi di belah kanan kan? Okey, jadi kita nak kumpulkan dia dalam satu tempat, maka kita perlu membawa 7D 7D ini ke belah kiri. Kita pindahkan dia je. Tak ada masalah. Tapi kat sini cikgu nak tanya, 7D ni simbol dia positif ke negatif? Ya, tak ada apa-apa simbol membawa makna simbol dia adalah positif. Okey, jadi bila positif dipindahkan ke belah kiri sebagaimana nota awal-awal tadi, dia membawa nilai negatif 7D. Jadi macam mana cikgu nak tulis? Cikgu akan anjakkan 9D ni ke hadapan dan cikgu akan bawa 7D ni ke belah kiri menjadi negatif 7D sebegini. Kemudian cikgu akan kekalkan sama dengan selari macam tu dan cikgu akan kekalkan positif 3. Okey, kenapa cikgu kekalkan positif 3? Kerana positif 3 kita tak usik. Okey, mesti ramai yang tanya, bagaimana cikgu nak jadikan 7 ini? 7 ini kita akan bawa pula ke belah kanan. Kerana apa? Kerana dia akan disatukan bersama nombor. Okey, dia akan disatukan bersama nombor. Cuma kat sini cikgu nak tanya, okey, apakah simbol bagi nombor 7? Ya, simbol bagi nombor 7 adalah positif. Jadi bila kita pindahkan ke belah kanan, dia akan jadi negatif 7. Okey, so kita akan teruskan proses pengiraan. 9D dan 7D merupakan sebutan serupa. Jadi kita boleh selesaikan ya, ingat serupa, susun, selesai. Boleh selesai. 9 tolak 7 jawapannya 2D.
Okey, sama dengan tu kekal dan kita akan selesaikan positif 3 tolak 7. Jawapan dia ialah yes, negatif 4. Okey. Okey para pelajar, di sini cikgu nak tanya, bagaimana kita nak selesaikan D? Kita tak mau nombor 2 dah ni. Kita tak mau nombor 2 dah ni. Ni nombor 2 kita dah tak nak. Kenapa tak nak? Sebab soalan kita kena selesaikan hanya huruf sahaja yang tinggal kan. Okey, jadi 2 dan D ini digabungkan menggunakan operasi apa? Okey pelajar. Okey, 2 dan D ini digabungkan menggunakan operasi apa? Okey, siapa ingat? Okey, ingat tak lagi? Okey, kita belajar bab 5, ungkapan algebra. Nombor, darab huruf, kita gabungkan menjadi sebutan algebra. Ingat lagi tak yang ni? Ni cikgu tulis ya. Nombor, contoh cikgu ambil nombor, darabkan dengan huruf, kita gabungkan menjadi sebutan algebra. So that bila terdapat sebutan algebra, bermaksud operasi di tengah-tengahnya ini, ni di tengah-tengahnya ini merupakan operasi darab. Okey, merupakan operasi darab. So dia akan jadi 2 darab D sama dengan negatif 4. Okey, jadi bila kita nak selesaikan D sahaja, kita akan melaksanakan operasi negatif 4 bahagi 2. Okey, seperti ini. Maka jawapan D ialah negatif 2. Okey, jawapan D ialah negatif 2. Okey, pelajar, boleh ya? Okey. Cikgu bagi lagi satu contoh untuk F. Okey. Negatif 7 tambah 4C sama dengan 7C tambah 6. Okey, kat sini kita nampak belah kiri ada nombor dan huruf, belah kanan pun ada nombor dan huruf. Jadi apa yang cikgu cakap tadi ialah kita perlu kumpulkan yang ada huruf di belah kiri. Okey, jadi cikgu akan gerakkan ke depan sikit 4C. Okey, dan cikgu akan bawa 7C ke belah kiri. Okey, ke belah kiri. Okey, 7C bawa ke belah kiri akan jadi apa? Ia akan jadi negatif 7C seperti ini ya. Okey, kita kekalkan sama dengan dan kita salin positif 6 tadi sebab kita tak usik. Okey, dan seterusnya kita kena pertimbangkan pergerakan negatif 7 ini untuk dibawa ke belah kanan. Okey, negatif 7 dibawa ke belah kanan akan menghasilkan positif 7 seperti ini ya kan. Ya pelajar ya. Okey, jadi kita akan selesaikan 4 tolak 7C. Okey, apa jawapan dia? Okey, sebab dia serupa, kita boleh selesaikan 4C tolak 7C akan menghasilkan negatif 3C. Okey, sama dengan 6 tambah 7 dapat 13 macam ni ya. Okey, kemudian ingat balik tadi cikgu dah kata, sebarang nombor dan huruf yang dirapatkan seperti ini, tengah-tengahnya merupakan operasi darab. Jadi bila kita asingkan semula, kita akan menghasilkan seperti inilah. Okey, negatif 3 darab C. Jadi bila kita nak selesaikan, C sama dengan 13 bahagi negatif 3. Okey, bila kita tekan kalkulator, 13 bahagi negatif 3. Okey, kita akan dapati jawapan kita macam ni ya, panjang sangat nombor perpuluhan 3-nya. Jadi kat sini cikgu menggalakkan untuk para pelajar tekan balik semula ABC so that jawapan awak akan dalam keadaan bentuk pecahan dan lebih tepat. So C sama dengan negatif 4 1/3. Seperti ini. Okey, boleh ya? Okey, cikgu akan tinggalkan awak untuk latihan GH. Okey, dan cikgu akan tunjukkan pula untuk soalan
I pula ya, I ya. Okey pelajar, soalan I ni sangat senang sebab kita dah belajar soal yang atas ni tadi. Okey, kita ada 2B. 2B. 2 dan B. Rapat. Okey, so tengah-tengahnya operasi apa? Tengah-tengahnya adalah operasi darab. Jadi awak boleh buka dia sendiri macam ni. Bukakan dia. Okey, kemudian kita nak selesaikan B. Kita akan pindahkan 10 bahagi 2. So B itu bersamaan dengan 5. Sangat senang. Okey, sangat senang. Okey. Cikgu tunjukkan pula untuk L. Okey, negatif 4 A sama dengan negatif 20. Jadi kita pisahkan dia. Seperti ini. Okey, jadi A ini sama dengan negatif 20 bahagi negatif 4. Okey, jadi A bersamaan dengan 5. Okey, senang kan? Okey, so yang lain yang cikgu tak tunjukkan tu, jadikan sebagai latihan awak. Okey, cikgu nak tunjukkan untuk soalan Q. Okey, soalan Q ya. X per 6 sama dengan 7. Okey, per. Apakah maksud per? Per itu bermaksud pecahan lah. Iaitu operasi bahagi. Okey, jadi apa perlu kita buat? Okey, apabila X per 6 sama dengan 7, jadi kita akan kekalkan X tersebut dan kita kekalkan samakan dengan 7 di sini. Cuma kita akan bawakan bahagi 6 itu menjadi darab 6. Pindahkan dia ke belah kanan macam ni, tapi operasi dia pun berubah menjadi darab 6. Jadi X sama dengan 42. Okey, boleh ya? Okey, cikgu ambil T. Z per negatif 5 sama dengan 2. Bermaksud Z bahagi negatif 5 sama dengan 2. Jadi apa perlu cikgu buat? Cikgu salin Z. Okey, cikgu salin sama dengan dan cikgu salin 2. Dan kita akan bawakan bahagi negatif 5 itu ke belah kanan. Macam ni. So dia akan jadi darab negatif 5. Okey, bila 2 darab negatif 5, jawapan akan menghasilkan Z sama dengan negatif 10. Okey. Boleh ya pelajar ya? So manakala soalan U, V, okey, W dan X ini adalah gabungan daripada pelbagai soalan-soalan yang telah cikgu terangkan pada soalan-soalan sebelum-sebelum ini. Untuk soalan 4 ni sahaja. Okey ya. So, tugas kamu adalah menyelesaikan semua soalan sehingga soalan X. So, ini yang cikgu tak terangkan ni, awak perlu selesaikan sampai soalan X. Okey, itu sahaja untuk video ini. Cikgu akan buat lagi video mengenai latihan untuk soalan nombor 5. Okey, itu sahaja.